Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa barik wa sallim nawaina at-ta'aluma wa ta'lim wa tazakura wa tazkir wa nafa wa tifa wa rifadata wal istifada wal hath ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'a ilal huda wa dalalata ala al-khair ibtighaha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin Allahumma amin. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah ketemukan kita pada malam yang bagi ini dengan kita nak saksikan sedikit perkongsian tentang taklimat asas kelas Al-Quran Al-Baghdadi Taman Mata. Ini untuk kepada mereka-mereka yang nak belajar mengaji, nak mahir baca Al-Quran tetapi dah berumur kan, mungkin dah berusia, segan nak belajar mengaji, mungkin dah nak mencari satu kelayanan. Mudah-mudahan taklimat pada malam ini membuka minda kita semua dan membuka semangat kita semua untuk belajar mengaji. Tengok sahabat-sahabat baca laju je, kita ni masih lagi merangkak, masih nak mengenal huruf kan. Tapi jangan risau, selagi kita masih bernafas, selagi kita masih peluang, tidak ada terlambat untuk semua orang, ya, tidak terlambat. Jadi jom sama-sama kita mulakan dengan kita adakan Al-Fatihah kepada junjungan besar Imam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mak ayah kita, guru-guru kita, orang telah pergi meninggalkan kita, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, sahabat-sahabat, okey, kita nak bagi salam dulu. Apa khabar Hilda? Apa khabar Puan Neni? Apa khabar Amalina Yasmin, ya? Apa khabar Atirah, ya, dan sahabat-sahabat semua? So ramai akan join malam ni, ya, sahabat bakal belajar semua. Ya, dia saya nampak muka, dia saya tak nampak muka. So terpulanglah, tak ada masalah, ya. Ayah saya. Hilda sihat ke? Alhamdulillah sihat Ustaz. Muhammad Nazri Isyam, apa khabar, sihat ke? Okey, Puan Nini sihat ke Puan Nini? Alhamdulillah, ya. Okey, barakallah. Alhamdulillah sihat. Kan? Orang nak masuk mengaji ni 18 kali fikir sebenarnya. Betul ke belajar mengaji kan? Betul ke belajar asas ni kan? Tak ada. Sesungguhnya bagi saya tuan-tuan adalah orang yang Allah pilih. Tuan-tuan adalah orang yang kita mohon pada Allah setiap hari, dan mungkin hari ni hari yang terbaik Allah berikan pada kita. Dan tapi itulah, nanti kalau dah join hari pertama tu kena kuatkan semangat lah kan. Berdasarkan pengalaman saya 7 tahun bersama Taman Permata, orang yang boleh baca Quran ni orang yang istiqomah. Ya, sebenarnya syarat untuk mahir baca Al-Quran, jangan tinggal kelas. Apa kelas sekalipun. Kebanyakan kita ni bukan kadang-kadang belajar separuh jalan berhenti ataupun ada hal sebagainya kan. Mungkin kali ni PKP dekat rumah masing-masing kan. Jadi ruang kita untuk belajar mengaji, insya-Allah, ya. Baik, sahabat-sahabat juga di Facebook, ramai juga dekat 2-3 orang di Facebook. Jadi hari ni Ustaz nak bagi sikit taklimat, ya. Dan macam inilah kelas kita akan jalankan. Kita ada 2 pilihan dan kelas itu jalankan secara serentak. Facebook kita ada, Google pun kita ada. Jadi kalau nak berborak dengan saya waktu kelas, ya Zoom lah kan. Boleh tanya soalan, boleh mencelah saya. Cakap ustaz ada soalan sikit ustaz, boleh. Tak ada masalah, ya. Cuma jangan mengganggu sangat kelas lah, sebab ustaz nak habiskan silibus. Dan kepada siapa yang ada masalah internet, ya, jadi tuan-tuan boleh join ke dalam Zoom, dalam Facebook.
Dan ke semua kelas-kelas kita yang sedang berjalan insya-Allah Tuan-Puan, kita ada rakaman. Kita akan masukkan para pelajar dalam satu Facebook group khas di mana semua video akan ada kat situ. Jadi kalau kita tertinggal kelas kita ya, kalau kita mungkin tiba-tiba kelas kita tapi kita ada hal sikit tak dapat nak join dan sebagainya, kita boleh mengulang sekali lagi dalam video rakaman yang kami sediakan. Jadi insya-Allah tuan-tuan tak lepas kelas ya. Kelas asal tak lama, hanya 12 perjumpaan sahaja. Kelas asal 12 perjumpaan, kelas tajwid 12 perjumpaan, lepas tu kita terus masuk Al-Quran. Dan asas selama 3 bulan 12 perjumpaan, kita akan belajar makhraj huruf, sebutan, dan kita betulkan sedikit-sedikit sebutan huruf kita. Yang paling penting sebab kita dewasa bukan tak pandai membaca Al-Quran, tetapi takut terkadang kita salah menyebut huruf dalam Al-Quran. Lepas tu masuk tajwid, belajar sikit hukum makam sikit. Lepas tu kita masuk Al-Quran, kita pergi pada surah-surah pilihan, terutamanya pada umur kita sekarang ini, kita perlu mahir surah Al-Mulk. Ada ulama berselora, bergurau. Sebelum mati kena pastikan lancar surah ini. Ya, dan surah ini Nabi Muhammad SAW pernah bersabda sebagai syafaat untuk siapa yang mengamalkannya setiap malam. Jadi matlamat kita belajar Al-Quran ini selain daripada kita boleh baca Al-Quran, dan matlamat kita adalah untuk mengamalkan beberapa rahsia-rahsia dan kelebihan Al-Quran untuk kita dan keluarga kita insya-Allah. Sekadar mukadimah. Okey, ada Yasmin Yusof nak masuk, kita bagi ruang sikit. Okey. Dalam grup ni ada 1 2 3 4, ada kat 10 orang. 2 4 6 9. 6 orang, okey. Dalam di bahagian maaf ya Ustaz, kelas hari Isnin saja. Setiap Isnin. Okey, betul. Kelas akan berlangsung setiap Isnin malam. Saya ni kelas tak laki, tapi tiba-tiba hari Isnin kosong ni, tu yang nak ambil peluang tu, ambil asas berjumpa dengan tuan-tuan dan puan. Last saya mengajar asas 7 tahun lepas. Okey, izinkan saya kenalkan diri saya. Nama saya Khairul Arifin. Dan saya bukannya guru Al-Quran. Saya adalah pelajar Al-Baghdadi satu ketika dahulu. Yang sama macam anda semua. Yang dah bekerja. Adik, apa khabar adik? Ya, yang dah bekerja. Tetapi merangkak-rangkak dalam baca Al-Quran. Jadi saya ambil keputusan untuk join kelas Al-Baghdadi seketika itu. Dan ketika itu guru saya Ustaz Abdullah, ya. Guru saya Ustaz Abdullah yang mengajar saya sampai khatam, sampai masuk Syiar Al-Quran, alhamdulillah. Dan saya rasa ni satu teknik yang saya rasa saya macam, bagi saya merangkak-rangkak ni boleh baca Al-Quran, saya rasa macam saya nak juangkan lah. Saya nak share dengan sahabat-sahabat, saya pun berhenti kerja dan saya membuka center di Taman Permata. Dan bersama Al-Baghdadi selama 7 tahun dan 9 tahun ni, saya banyak dihantar ke luar negara untuk membuat kelas di sana. Antaranya kelas di New Zealand, Filipina, Korea Selatan, Brunei, Singapura dan Indonesia. Indonesia ramailah. Jadi alhamdulillah dengan berkongsi, berjumpa dengan sahabat-sahabat yang kurang mahir baca Al-Quran dan berkongsi, memberikan saya pengalaman sedikit macam mana saya nak berinteraksi dengan sahabat-sahabat agar sama-sama kita mahir baca Al-Quran. Jadi sebagai mukadimah, saya kenalkan diri saya dan jom sama-sama kita share sikit slide untuk kelas kita pada taklimat kita pada malam ni insya-Allah. Baik, dapat dengar suara Ustaz dengan clear ya? Dapat ya? Okey, good. Okey, baik. Alright. Okey, kenapa kita kena baca Al-Quran? Kenapa kita kena belajar mengaji? Ramai tanya tak payahlah belajar mengaji. Tafsir dia, semua tu penting tuan-tuan dan puan, ya. Okey, Muhammad Nazir tak ada suara, betul ke? Adakah suara saya tak dapat didengar? Sarah, suara Ustaz dengar tak? Jelas Ustaz. Okey, terima kasih. Baik. Kenapa kita kena belajar mengaji? Salah satunya untuk orang dewasa. Saya yakin tuan-tuan kenal A, I, U, Ba, Bi, Bu. Tuan-tuan memang kenal huruf itu. Tuan-tuan memang tahu pun bunyi dia.
Tetapi bila dah disusun mengikut jujukan huruf, dekat situlah pengalaman saya mulalah kelang kabut. Lagi-lagi kalau ayat tu panjang, mula kita takut. Padahal ayat tu panjang pun ada wakaf-wakaf jadi pendek kan. Tapi kita dah mula psikologi kita takut. Dan salah satunya kepentingan tuan-tuan dan puan untuk kita belajar mengaji adalah satu ilmu yang dipanggil sebagai makhraj huruf. Tuan-tuan pernah dengar tak apa tu makhraj huruf? Ya. Sahabat-sahabat sekalian, makhraj huruf adalah satu ilmu berkenaan dengan sebutan huruf yang kita akan belajar di asas dan tajwid nanti. Ilmu ini tuan-tuan puan, ada kadang-kadang orang tidak belajar ilmu ini. Dan amat bahaya tuan-tuan puan, terutamanya kalau kita salah menyebut makhraj huruf pada bacaan-bacaan yang wajib dalam solat. Contoh dalam solat tuan-tuan puan, kita ada 5 bahagian yang kita dinamakan sebagai rukun, iaitu rukun qauli. Iaitu kita kena sebut sekurang-kurangnya telinga kita dengar dan pastikan kita sebut tepat maknanya dalam bahasa Arab. Jadi kalau tuan-tuan kalau melakukan kesalahan seperti menukar makna dalam bahasa Arab, salah satu penyebabnya tertukar makna dalam bahasa Arab adalah bertukar huruf. Bertukar sebutan huruf. Kita nak sebut huruf ini, tetapi mulut kita menyebut huruf lain. Itu sampai ketika sebutan itu mengubah makna dalam bahasa Arab, itu amat bahaya. Dan kebanyakan ulama mengatakan bahawa kalau melakukan kesalahan jali, iaitu kesalahan jelas dalam bacaan wajib dalam solat itu boleh jadi batal. Jadi itulah dia antara matlamat kita nak belajar mengaji, untuk kita pastikan bacaan solat kita, bacaan zikir kita dan bacaan Al-Quran kita terutamanya adalah mengikut sebutan yang tepat, mengikut makhraj. Makhraj itu adalah cara kita menyebut. Ustaz bagi contoh, sebagai contoh ya. Dalam Al-Quran ada 2 ha. Okey, satu ha yang bulat ni ha. Ya. Ataupun saya boleh lukis ha tu, ha yang ma'al-ijrah tu. Boleh faham ha ni ya. Satu lagi ha yang ni. Dipanggil sebagai ha pedas. Yang ni ada yang orang panggil ha dada, yang ni ada orang yang panggil ha pedas. Dan kedua-dua ha tu, kalau kita tak tahu, kita akan sebut dengan ha juga. Sedangkan yang atas tu dipanggil ha dada, ataupun guru saya Ustaz Aizat panggil ha ketawa, ha yang normal. Tetapi yang bawah ni, kalau kita belajar beberapa kelas, dipanggil sebagai ha pedas. Ha pedas. Seperti orang kepedasan. Itu lebih kurang. Dan nak menyebut huruf ini berbaris atas, angin kena dikeluarkan dahulu. Dan makhrajnya, kalau ikut pada detail kita akan belajar tajwid nanti, tengah kerongkong ataupun tengah bahagian leher kita diketatkan. Dan bunyi dia seperti begini. Ha. Boleh beza tak? Yang atas saya sebut dengan ha. Yang bawah saya sebut dengan ha. So, boleh kita bezakan antara ha dengan ha. 2 huruf yang berbeza. Tetapi kalau kita tidak mengetahui bagaimana nak menyebut huruf tersebut, kita risau. Takut ke semua huruf kita baca dengan huruf ha. Contoh pada ayat pertama, ayat kedua Al-Fatihah. Ya, saya bacakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Ha pedas. Ramai yang menyebutkan dengan alham. Apa khabar awak? Oh, alhamdulillah. Sedangkan kalau alham, saya dah menukarkan ha pedas ini kepada ha bulat. Dan sepatutnya alham. Nanti bila dah habis belajar dengan Al-Baghdadi kan, orang tanya, apa khabar kamu? Alhamdulillah. Oh, macam Arab bunyi dia kan. Nak bunyi macam Arab, macam mana memang sebutan dia macam tu. Ya, itu adalah satu contoh. Contoh yang kedua, Ustaz nak terangkan. Pada ayat yang ke-7, siratal ladzi. Saya tandakan siratal ladzina.
Tuan-tuan, dekat sini ada huruf zal. Okey. Dan huruf zal ini makhraj dia adalah lidah dikeluarkan sedikit antara dua gigi. Baik, saya cuba sebut bari atas. Bunyi dia za. Za. Nampak tak lidah saya dikeluarkan sedikit? Za. Cuba sebut sama-sama. 1, 2, mula. Za. Ha. Tak apalah, Ustaz tak dengar pun tak apa. Ustaz rasa dengar sampai sini, insyaAllah. Okey? Za. Dan ramai yang bacanya tidak mengeluarkan lidah. Lantas bunyi dia za. Tuan-tuan, kalau kita sebut za, kita sebut huruf zal. Huruf dal ada titik. Betul. Tapi kalau kita tak mengeluarkan lidah kita, tuan-tuan dan puan, kita baca huruf zai. Ra yang titik. Jadi ramai antara kita tidak keluarkan lidah semasa membaca Al-Fatihah dalam solat dan bunyi dia begini. Siratal lazi. Lazi. Dia baca zi. Dia ketatkan giginya. Tuan-tuan baca demikian telah mengubah huruf zal kepada huruf zai. Inilah di antara perkara dan mudah-mudahan saya pun tak pakar dalam bahasa Arab dan menetapkan hukum, tetapi secara umumnya kalau menukar makhraj huruf, menukar makna dalam bahasa Arab dan kalau kena pada bacaan yang wajib dan solat boleh batal. Dipanggil kesalahan jali. Jangan salah anggap kan, kalau tak pandai tajwid, salah tajwid, batal solat. Nanti dulu. Dia bukannya tak pandai tajwid, dia ada level-levelnya. Ada kesalahan jali, ada kesalahan khafi. Antara kesalahan yang besar menyebabkan batal solat adalah mengubah makna dalam bahasa Arab. Jadi untuk kita para pelajar dewasa ini, satu ilmu yang amat-amat penting saya pada kenal alif, bata dan sebagainya adalah huruf ini di manakah makhrajnya, di manakah cara menyebutnya. Catatkan benda tu. Satu lagi, last adalah Al-Fatihah. Ini adalah kesalahan saya sebenarnya. Ketika saya bertalaki dengan guru saya, yang masa tu saya rasa saya dah pandai dah. Saya dah boleh baca dah konon-kononnya kan. Tapi bila buka balik dengan guru saya, dia boleh dengar kesalahan saya dan inilah kesalahan ketiga yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan, iaitu pada ayat ghairil maghdu. Ghairil maghdu. Okey, cuba kita baca. Tak apa, tak payah buka mic pun tak apa. Saya baca dulu ya. Ghairil maghdu. Sama-sama. 1, 2, mula. Ghairil maghdu. Okey. Sekali lagi. 1, 2, mula. Ghairil maghdu. Okey, baik. Saya nak tanya. Okey, saya tanya. Tapi tuan-tuan ya, kelas kita Ustaz tak tanya soalan tau. Kalau kelas fizikal jangan risau. Kalau tuan-tuan duduk dekat depan saya pun saya akan tanya. Kak Hilda, ni jawapan dia apa? Saya tak akan tanya. Jangan risau. Konsep kita di Al-Baghdadi, baca ramai-ramai, Ustaz tak tanya soalan. Tetapi saya akan tanya. Kalau tuan-tuan dah confident masa tu, ya jawablah kan. Tapi namanya saya nak pergi seorang-seorang, tidak. Kita tidak akan malukan pelajar kita depan orang ramai, insya-Allah. Baik. Pada ghairil maghdu ada bunyi dot baris depan dengan waw. Okey. Ramai yang ketika membaca ghairil maghdu, terutamanya saya satu ketika dahulu, adalah tak kala saya menyebut du, saya letakkan hujung lidah saya dekat gigi depan. Hujung lidah saya letak kat gusi gigi depan. Gusi jongang ni. Jadi bunyi dia macam ni. Ghairil maghdu. Bunyi dia pun sama sebenarnya. Tetapi lidahnya saya tolak ke depan. Boleh bayang tak? Contoh tuan baca ghairil maghdu. Lidah tuan sama macam saya ke atau ke tempat lain? Sama-sama. 1, 2, mula. Ghairil maghdu. Du lidah kat mana? Ramai antara kita lidah di hadapan. Ditekankan di gusi gigi jongang ni. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan letak kat depan ni, hujung lidah tekan dekat depan ni, tuan-tuan tak membunyikan huruf dot, tuan-tuan. Tuan-tuan membunyikan huruf dal. Cuba kita bayangkan. Ya? Berapa tahun kita baca dengan tolak ke depan tu, tapi kita tak membunyikan huruf dot. Kita membunyikan huruf dal. Ghairil maghdu, tolak ke depan. Kan? Hujung lidah tolak kat gigi dalam bahagian depan tu.
kita telah membunyikan huruf dal. Jadi macam mana Ustaz nak sebut dot? Cara ringkaslah ya. Kalau detail kat kelas nanti. Cara ringkas, makhraj huruf dot adalah sisi lidah. Kalau Ustaz boleh lukis dekat sini lah. Katakanlah ni lidah saya ni lidah saya panjang ni Yang ni depan lidah ni, hadapan lidah ya. Yang ni sisi. Boleh bagi sisi belah kiri, boleh ikut sisi belah kanan, boleh pilih. Huruf dot adalah sisi lidah. Kalau saya ada Ustaz, bolehlah Ustaz stop share ni. Saya nak nampak gambar Ustaz dengan clear, mudah-mudahan. Okey, nampak gambar saya kan? Okey, kalau kata lidah saya lah, lidah saya ya. Sisi kanan atau sisi kiri, boleh pilih. Okey. Makhraj huruf dot, naikkan lidah dan sentuh gigi garham. Kanan naik kanan ataupun boleh pilih kiri naik kiri. Dua-dua tak boleh lah, lidah kita tak boleh bercabang kan, dia ambil salah satu je kan. Jadi sentuhkan dekat situ sisi lidah gigi garham ya. Bukan gusi gigi garham saja, bahagian dalam, sentuh dan sebut bo. 1 2 mula bo. Okey, cuba sebut bo di bu. 1 2 mula bo di bu. Du. Sedap bunyi dia. Siapa sebut tadi? Sedap. Ustaz dengar jelas bunyi dia. Walaupun jauh kita bersama kan, tapi jelas bunyi dia. Dan di situlah tuan-tuan makhraj huruf dad. Jadi ghairil maghdu salah, ghairil maghdu. Jadi depan tu ada dot lagi. Jadi ghairil maghdubi alaihim. Habis, lepas tu walau ada dot kat situ, kan? Jadi ni gigi saya, ni lidah saya. Kalau saya boleh nampak lah, kamera ni kecil sangat benar kan. Kalau kelas tu puas sikit kan. Kalau kamera ni lah macam ni tak nampak, tak apalah kan. Okey, jadi ghairil maghdubi alaihim walau, pakai kat situ. Kan? Lau sentuh dekat situ. Jadi bukan walot salah, walau. Yes. Itulah dia makhraj huruf dad. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan, saya nak cerita bukan apa. Kita ni yang dah dewasa ni, tolong kuasai 28 makhraj huruf. Setiap huruf ada tempat keluarnya. Setiap huruf ada cara menyebutnya. Selama ni kita ikut, betul lah kita belajar masa kecil memanglah batas saja. Memang begitulah kan. Tapi bila kita dah berusia ni, levelnya dah berbeza tuan-tuan dan puan. Cara menyebut huruf tu dah sepertinya kena berbeza. Jadi salah satu matlamat kita belajar kelas mengaji, bukan sekadar boleh kenal baris, boleh baca sekaliannya, tetapi kita nak menyebut huruf tepat pada makhrajnya insya-Allah. Dan huruf ada dua ilmu, satu makhraj, satu sifat. Sifat tak mampulah saya nak mengajarnya. Saya cikgu alif bata je. Tuan-tuan kalau alif bata, jumpalah saya ni nanti kalau dah pandai, jumpa talaki dengan guru-guru yang ada sanad dan sebagainya. Di Al-Baghdadi kami ada ramai guru-guru yang bacaan disahkan dan mendapat sanad daripada guru sebelum dia. Jadi tuan-tuan, besok kalau dah sampai level tinggi, ambil sanad, baca depan guru yang ada tauliah, dan itulah kita punya kepuasan. Ya, mudah-mudahan kita dapat raikan satu amalan yang saya dengar ulama' cerita, antara satu amalan yang Allah benarkan dibuat di syurga adalah membaca Al-Quran. Solat tak boleh, solat tak boleh, semua tak boleh dalam syurga, kena kita bergembira. Tapi baca Al-Quran menurut Ustaz Ustaz Wadi Anwar, dia kata boleh baca Quran. Jadi itulah dia. Kita nak baca ni apa? Nak baca kat syurga nanti insya-Allah ya. Wallahu a'lam. Baik, saya teruskan sedikit. Okey, setakat ni faham ya. Okey, yang kedua. Okey, ini adalah salah satu yang saya tekankan, bacaan dalam solat. Kalau ada soalan di Facebook tolong type ya. Jadi Ustaz boleh nampak tuan-tuan di Facebook. Okey. Dan dalam grup ni ni tuan-tuan memang dah nampak depan saya lah.
Tuan-tuan kalau ada masalah tiba-tiba cuba boleh potong saya, cakap ustaz. Jadi ustaz berhenti sekejap. Kenapa je? Tanya soalan Quran je lah ya. Jangan tanya soalan fiqah pula ya. Kita ni adik bata je. Okey? Okey. Ini adalah antara dua. Dan tuan-tuan kena tahu dalam Al-Quran ada 3 huruf lidah dikeluarkan. Ada 3 huruf lidah dikeluarkan. Dan salah satunya ada dalam Al-Fatihah, huruf zal. Ya, lidah dikeluarkannya. Tuan-tuan baca allazi, siratal ladzi, lidah kena keluar. Jangan ketat ke lidah. Tidak, tuan-tuan baca siratal ladzi. Allazi. Salah tuan-tuan. Tuan-tuan telah baca huruf zai. Baik. Seterusnya, okey. At-tahiyat akhir adalah antara satu bacaan yang wajib. Yang ramai kita dah nak habis solat kan, dah sengit gitu kan, baca laju lah ya. At-tahiyatu mubarakatuh salawatu tibatulillah assalamualaikum. Termasuklah yang cakap ni. Dan tuan-tuan sebenarnya tahiyat akhir ni adalah salah satu bacaan yang wajib. 5 bacaan wajib dalam solat. Takbiratul ihram, Al-Fatihah setiap rakaat, tahiyat akhir, selawat ketika tahiyat akhir dan salam yang pertama. Itu adalah rukun qauli. Ya, bak kata guru saya Ustaz Abdullah, rukun yang kita kena pastikan kita baca tepat pada makhrajnya. Banyak yang kita boleh bahaskan dalam Al-Fatihah, tetapi Ustaz nak cerita salah satu yang ulama tekankan kalau kita baca buku berkenaan dengan bacaan-bacaan solat adalah menjaga bacaan sabdu. Contoh ayat pertama, tahiyat akhir, sedar tak sedar kita ada 6 sabdu dalam ayat pertama tu. Atta. Kita baca atta ke atta? Saya dulu baca atta. Atta ya. At-tahiyya ke atta itu mubarakatuh salawatu tibatulillah. Terus habis. Sedangkan pada sabdu ni kita kena tahan sebentar. At-tahiyya. At-tahiyya. Ya, ini bukan at-tahiyatul mubarakatuh salawatu tibatulillah, melanggar sabdu. Sedangkan dalam ilmu tajwidnya sabdu ni 2 huruf. Kalau tuan-tuan baca atta dengan bacaan atta, ceritanya tuan-tuan telah menggugurkan 1 huruf. Sama juga dengan bagi salam. Asa. Betul tak? Sabdu pada sin. Ramai yang baca assalamualaikum warahmatullahi. Sedangkan pada salam pertama itu bacaan yang wajib. Jadi kalau tuan-tuan menukar, menghilangkan sabdu, takut sampai peringkat merubah makna dalam bahasa Arab dan takut menyebabkan solat kita batal. Jadi harus diperhatikan tuan-tuan. Kita kena pastikan sekadar ilmu kita untuk dewasa ini, salah satu matlamat kita belajar mengaji adalah nak membetulkan bacaan dalam solat kita, terutamanya makhraj huruf. Ayat kursi, ya, ramai antara kita yang memang amalkan ayat kursi, tuan-tuan. Amallah sebelum tidur, nak masuk rumah dan sebagainya ya. Lepas solat amalkan ayat kursi. Terutamanya wanita. Ya, wanita. Dan tuan-tuan, ayat kursi ni ada 6 huruf yang dibaca dengan lidah dikeluarkan. Ada 4 huruf zal dan ada 2 huruf dha. Dha ini, ta yang ada titik tu. Kalau tuan-tuan mendengar huruf dha tu, huruf ta yang ada titik. Itu dha. Okey? Dan dha ini salah satu huruf yang nak menyebutnya lidah kena keluar. Saya cuba sebut. Dha. Nampak lidah saya? Dha. Bukan ketatkan gigi. Za. Itu salah dah bunyi dia. Dha ni lidah dikeluarkan. Ya, di mana tuan-tuan? Pertama di sini. Ni dha yang pertama, yang ini dha yang kedua. Satu lagi huruf zal. Ya, yang saya bincangkan tadi tu. Okey, zal ada dekat sini 1. Zal ada dekat sini 2. Zal dekat sini 3. Dan satu lagi dah tak nampak dah saya. Allah bisa mazalazi. Ni yang ni 4. Ada 4 huruf zal. Zal lidah dikeluarkan dan dha lidah dikeluarkan. Dan satu lagi huruf yang lidah dikeluarkan, saya nak kongsi tuan-tuan, ada huruf sa. Huruf sa, 3 titik. Itu sa. Itu juga huruf yang di mana kita nak bacanya, lidah mesti dikeluarkan. Ini sebagai mukadimah ya. Kita belum kelas lagi.
Ustaz nak fokus, kenapa kita kena belajar mengaji? Kalau tak dengan Al-Baghdadi pun tak apalah. Tuan-tuan carilah ya, yang penting kuasai satu ilmu iaitu makhraj huruf. Ramai guru-guru kita di luar sana yang mengajar makhraj huruf sampai peringkat sifat huruf. Jadi matlamat kita Al-Baghdadi untuk pelajar dewasa, Ustaz akan tekankan ilmu makhraj huruf yang setakat mana yang Allah ajarkan kepada saya, yang saya tahu, dan mudah-mudahan saya boleh kongsi dengan tuan-tuan insya-Allah ya. Baik, saya teruskan. Okey, setakat ni ada soalan tak? Ada soalan cepu cemas untuk saya tak? Tak ada ya? Okey, semua faham. Alhamdulillah. Baik. Ini salah satu matlamat kita nak belajar mengaji iaitu sabda kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Utsman bin Affan radhiyallahu. Rasulullah SAW telah bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Inilah dia ya. Mudah-mudahanlah kita belajar mengaji ni ya. Satu tanda yang Allah nak ajak kita berubah daripada bukan tak baik, kurang baik kepada lebih baik insya-Allah. Dan saya tersentap dalam beberapa bulan lepas saya dengar ceramah di guru kami, antara guru-guru di YouTube di Thailand. Beliau mengatakan ada hadis, sesiapa yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran sampai Allah ambil nyawanya, maknanya belajar sampai matilah. Ya, dia meninggal dalam keadaan dia sedang belajar Al-Quran dan perempuan, maka kuburnya akan diziarahi oleh malaikat sebagaimana orang menziarahi Baitillah, itu Kaabah. Maknanya tak pernah henti. Malaikat datang turun ke dalam kubur orang yang meninggal dalam keadaan belajar dan mengajar Al-Quran. Jadi pengalaman saya tahu tuan-tuan dan puan, kita ada ramai pelajar-pelajar yang telah mendahului kami ya. Salah seorang pelajar kami yang baru pencen dan belajar 6 bulan ya, saya lupa nama dia, beliau adalah bekas pencen dan beliau dia bernafas hanya menggunakan satu paru-paru saja, dan beliau sempat setahun saya ingat belajar, kemudian Allah lebih menyayangi beliau dan kami rasa bersyukur sebab beliau dalam keadaan yang nak belajar mengaji. Mudah-mudahan Allah terima amalannya, Allah letakkan dia bersama orang-orang soleh insya-Allah. Amin Allahumma amin. Baik, jom. Okey, ni dah terlebih bulan ni. Okey, jom. Kita nak pergi pada fokus kita pada malam ini. Okey. Macam mana nak bantu kita semua, tuan-tuan dan saya, untuk mahir baca Al-Quran? Ya, macam mana nak bantu saya dulu ketika dahulu yang merangkak-angkak. Tak malu saya cakap ya. Saya tak malu saya kata saya adalah orang yang merangkak, geng-geng merangkak. So, kelas ni saya panggil kelas K-pop, KPOP, kelas pengajian orang pencen. Okey. Ya, geng-geng pencen, geng-geng ponteng, itulah dia. Okey. Dan salah satu cara untuk kita boleh baca Al-Quran adalah kita menggunakan teknik mata kita. Okey, teknik mata kita. Ya, kadang-kadang kita baca tapi mata tak bergerak. Betul ke tidak? Dia stay dekat situ, dia tak pergi ke sebelah. Padahal masa kita baca huruf A, mata kita tengok huruf B. Dan seterusnya, ini tak bergerak. Mata kita tengok situ, lambat berjalan. Ataupun dia melompat, kejap tidak, kejap lompat. Dan itu menyebabkan kita baca tergagap-gagap. Sebenarnya mata kita ada kelebihan. Dan salah satu kelebihan mata kita, kita tak perlu mengeja masa baca surah Kaabah. Itu saya cerita dengan Abang. Pernah tak tuan-tuan mengeja masa baca surah Kaabah? Tak pernah tuan-tuan Abang. Saya boleh buktikan sekarang, sebenarnya tuan-tuan tak pernah mengeja. Yang mungkin level sekarang, tuan-tuan tidak akan mengeja masa baca surah Kaabah. Buktinya, saya minta tuan-tuan baca, tak perlu bukakan mic, hanya perlu baca saja skrin saya. Minta maaf kalau yang tak nampak tu, yang nampak boleh nampak. Yang tak nampak cuba-cubalah tengok, insyaAllah saya cuba besarkan. Dan saya minta tuan-tuan baca beramai-ramai, sendiri-sendiri. Apa yang saya akan tuntunkan sebentar lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Boleh baca? 3, 5, 4, 9, 4 N. 1 N 1 U N 7 U K M 3 M B. Akak ni tengok betul-betul. Ini pesanan. Pesanan ini untuk membuktikan bagaimana O74K K17 Otak.
otak 74K. Okey. K174 boleh melakukan Perkara. perkara hebat. Yes. Lagi? Perkara menakjubkan pada awalnya agak sukar, Betul. tapi kini otak lah ni anda Ya sudah saya. boleh membacanya secara automatik. Oh, Masya Allah. Lagi? Hanya orang orang yang sahaja yang boleh membaca 735 ini. One and one. Ini. Tolong. K5 ini. So, forward. Jika anda boleh membaca teks. Anda boleh membaca teks ini. Okay. Saya nak cerita. Masa awal-awal dia P354 N4N kan, betul tak? Tapi satu ketika itulah. Ada yang baca gitu. Tapi ada yang level tinggi dia memang terus baca. Tapi ada awal-awal suka nak baca. Itu berlaku pada semua orang. Otak kita nak berusaha untuk mentafsirkan apa benda yang Ustaz bagi ni sebenarnya. 47NW sebagainya kan. Tetapi makin lama. Tak so cara tu kan. Pesanan. Ya betul. Akhirnya kita dapat tahu sebenarnya ialah satu ayat. Pesanan ini untuk membuktikan bagaimana otak kita boleh melakukan perkara hebat. Perkara menakjubkan. Pada awalnya agak sukar. Tapi kini otak anda sudah boleh membacanya. Tahniah. Hanya orang tentu saja yang boleh membaca teks ini. Tolong forwardkan jika anda boleh baca teks ini. Kejap lagi ada orang WhatsApp Ustaz. Ustaz nanti share gambar tu ya. Yelah tu. Okay. So Ustaz nak cerita dekat sini ya bahawa kehebatan otak kita tuan-tuan puan adalah membaca tanpa perlu mengeja. Membaca tanpa mengeja. Ya saya Kak? Okey. Membaca tanpa perlu kita mengeja. Itu je. Mungkin peringkat awal kita pasti kita mengeja sikit demi sikit. Tetapi bila kita dah mahir, kita tak perlu mengeja. Dan tuan-tuan tak pernah mengeja masa baca surat khabar. Saya. Tak pernah tuan-tuan. Ya. Dan inilah yang kita lakukan tuan-tuan di Al-Baghdadi. Kita nak mengajak sahabat-sahabat kita jangan mengeja Al-Quran. Jangan mengeja Al-Quran. Membaca Al-Quran. Inilah kaedah yang akhirnya mudah-mudahan satu masa nanti. Sebab saya tahu tuan-tuan, saya sendiri tuan-tuan ya, ketika saya tidak mahir baca Al-Quran, otak saya pening untuk mengeja Quran. Ini huruf apa? Ini baris apa? Ini panjang ke pendek? Dengung ke tidak? Nawakah macam mana? Saya kena fikir banyak perkara dalam split second. Sebab saya sedang baca huruf tu. Ini ba dia dia B, ba dia bu. Otak kita memikir ni. Sedangkan saya tengok sahabat-sahabat yang laju, tak dia ni mengeja. Tabarakalladzi, laju dia bacanya. Kadang-kadang jealous kita tuan-tuan. Tapi hakikatnya mereka dah mahir baca Al-Quran, mereka tidak mengeja Al-Quran. Jadi bagaimana nak bantu kita tuan-tuan daripada kita membaca Al-Quran kepada mengeja Al-Quran? Dia adalah satu ilmu yang dipanggil sebagai the power of subconscious mind. Dan sebab saya engineer, saya bukan ustaz, sebab saya engineer. Jadi pandangan saya pada tadi ni pandangan seorang engineer. Ya, dia panggil the power of subconscious mind. Dia akan activatekan subconscious kita ni, ya, dan satu masa kita nampak huruf, kita tak perlu mengeja, kita hanya terus membacanya. Saya memang tak percaya pada peringkat awal. Tapi sekarang dah bukti dah nampak ni pesanan. Tuan-tuan tak mungkin pada awal kat mungkin P354. Tapi kalau setengah orang nampak terus pesanan. Dia tak perlu mengeja, otak dia terus boleh membaca. Jadi kita haraplah mudah-mudahan pada malam pagi ini, itulah cara satu masa nanti kita melihat Al-Quran dan kita membaca Al-Quran dengan penuh, kita nampak dah, kita boleh sebut dah. Tak perlu kita fikir ni huruf ba ke, ya ke, nun ke, ta. Kan yang banyak titik-titik tu kan. Ni ya ke, nun ke, ta ke, ba. Tak payah. Tuan-tuan tengok insya-Allah ya, diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah izinkan tuan-tuan terus menyebut huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran. Itulah dia tuan-tuan, salah satu rahsia dan keunikan teknik Al-Baghdadi yang saya belajar,
yang saya perhatikan sendiri, ya Ustaz, kalau dah pandai baca Al-Quran, masuk Quran tu tidak kalau dah pandai baca Al-Quran, masuk Quran tu tidak memang dah auto ke maksud dia dalam bahasa Rumi. Syuhada, silakan Syuhada, cuba keluarkan suara. Awak dekat situ Ustaz nampak awak. Cuba tanya sikit. Nampak. Silakan. Nampak. Nak tanya, kalau kita dah pandai baca Al-Quran tu kan, maksud macam terjemahan bahasa Melayu, bahasa Melayu tu kita memang dah auto tahu ke semasa belajar tu? Oh, itu dah masuk pada tafsir. Betul. Oh. Tafsir. Maksudnya Syuhada dah boleh baca tapi nak auto, nak memahami. Maksudnya saya nak tahulah, itu masa-masa kita tengah belajar tu. Masa kita tengah belajar tu, lepas tu yang bahas dalam masa yang sama, maksud dia tu kita memang akan auto tahu sendiri ke macam mana tu? Itu kalau kita mahir bahasa Arab betul. Tetapi Al-Quran ini, yang sekadar tajuk lain juga, tapi saya berkata Al-Quran juga Syuhada. Al-Quran ni ada dua benda. Satu terjemahan, satu tafsir. Saya ulang sekali lagi ya. Al-Quran dua pecahan, satu terjemahan, satu tafsir. Sebab Al-Quran ini adalah bukan straightforward. Bukan satu benda straightforward yang kita boleh sendiri faham. Kita memerlukan tafsir untuk memahami apakah maksud ayat tersebut. Okay. Tapi ada yang straightforward. Sebab dalam Al-Quran dua ayat dia panggil ayat mutasyabihah dan ayat mukammah. Okey, ayat jelas dan ayat yang sama-sama. Jadi tapi kita jangan tiba-tiba mengambil exactly maksudnya. Contohnya tangan Allah di atas tangan mereka. Itu ayat Al-Quran. Tapi itu ayat mutasyabihah. Ayat yang sama-sama, bukan Allah, sebab Allah tidak ada tangan. Itu kena faham tu. Jadi boleh memahami tapi itu sekadar terjemahan saja. Sebab nak memahami masuk ayat itu, saya harap Syuhada boleh cari buku-buku terutamanya tafsir Ibnu Katsir. Al-Quran tebal ni, tafsir Ibnu Katsir 8 jilid ke 10 jilid. Itu penerangan tentang apa yang cuba mereka fahamkan tentang apa yang Allah masukkan dalam ayat tersebut. Wallahualam. Tapi Ustaz tak galakkan tuan-tuan puan, siapa-siapa pelajar yang baru masuk beli Al-Quran Romanized. Minta maaf, saya tak galakkan sangat-sangat. Tahu tak Al-Quran Romanized tu macam mana? Bawah tu ada tulisan Bi-Eba, Biubu. Saya tak galakkan tuan-tuan puan sebab bunyi Al-Quran tidak boleh diromanizekan. Boleh kalau tuan-tuan dah belajar makhraj huruf, tuan-tuan dah tahu sebutannya, sekadar nak refer saja tu boleh. Tetapi bergantung sepenuhnya peringkat awal pada makhraj huruf, sebab kalau bunyi dia sa, bunyi sa, tapi ejaannya TSA, sa. Kan jauh beza sa dengan tesa tu kan. Jadi perlukan guru untuk pastikan bacaan kita betul. Wallahualam. Baik. Okay, saya nak masukkan pada peringkat seterusnya. Terima kasih kerana bertanya. Inilah teknik Al-Baghdadi yang kita akan belajar sahabat-sahabat. Dan kita ada 2 buah buku saja. Pelajar yang belajar nanti, tuan-tuan akan dipostkan buku tamhid dengan tajwid anda. Akan dipostkan ya. Tuan-tuan ada fizikal. Ada buku tamhid. Buku tamhid tu buku asas. Buku tajwid tu buku tajwid. Dan kita belajar sekejap je. 6 bulan saja. Maknanya kita bangun dah, habis dah belajar, dah masuk Al-Quran dah. Jadi bagus tu sahabat-sahabat yang tak boleh baca dan bagus tu sahabat-sahabat yang nak ulang kaji balik, nak refresh balik. Ya, sekejap saja berubah kita masuk dah tajwid dah. Okey? Asas 3 bulan, tajwid 3 bulan. Lepas tu kita akan masuk surah lancar surah, iaitu kita nak lancarkan beberapa surah penting. Di taman mata kita fokus pada 5 surah dulu. Al-Mulk, As-Sajadah, Al-Waqi'ah, Al-Kahfi, Yasin. 5 surah tu kita pastikan kita lancar dulu. Terutama Al-Mulk lah untuk umur-umur kita ni. Al-Mulk kena baca setiap malam. Jadi kita nak belajar dulu. Mungkin selama ni tak boleh baca sebab cari jumpa satu sahabat semasa kita boleh kelas fizikal ni. Dia beritahu saya dalam lift. Dia kata, Ustaz, akak syukur sangat Ustaz. Kenapa? Akak setiap malam boleh baca Al-Mulk. Tuan-tuan, mungkin kita yang dah biasa baca, biasa bagi kita, betul tak? Tapi orang yang merangkak baca Al-Quran, yang menangis siang malam nak minta mahir baca Al-Quran, Allah izinkan dia boleh baca Al-Mulk siang malam, cara cerita dengan ustaz pada dalam lift tu dia boleh menangis.
Akak dah boleh baca Al-Mulk Ustaz. Akak dah boleh baca sikit-sikit. Dia punya seronok tuan-tuan puan. Allah saja yang tahu. Mungkin pada kita yang mungkin dah boleh baca Al-Mulk. Mungkinlah dah baca kan. Tapi tidak tuan-tuan puan. Dan saya harapkan saya akan jumpa dengan orang begitu. Ya, Allah pilih kita jadi asbab untuk mereka mahir baca Al-Quran insya-Allah. Dua buah buku kami akan post terus ke rumah anda. Ya, dan tapi kami ada juga buku yang secara online, tapi kami nak fizikal sebab biar ada benda fizikal. Ya, tapi kalau siapa yang kadang-kadang ada anak belajar Al-Baghdadi, ada kayak ketuk tu, pakai tu je lah. Tak payah beli buku baru, buku sama je ya. Mana tahu cucu belajar Al-Baghdadi mana-mana kan, pakai buku tu saja pun boleh dah. Dia buku yang sama saja. Dan kita gunakan sistem SAS untuk necessities dan kita gunakan kaedah ketukan. Tuan-tuan pernah dengar tak Tian Al-Badani yang baca pakai ketuk-ketuk tu? Sa, si, su. Kita ketuk nanti. Saya akan berikan tuan-tuan alat ketuk dan tuan-tuan baca sambil mengetuk. Dan nanti waktu kelas, sebab sekarang Ustaz tak dapat nak buat, tuan-tuan mungkin boleh pakai pen atau kertas lagi, Ustaz nak buat simulasi sekejap, ataupun tepuk ke apa yang patutlah ya. At least menghasilkan bunyi, sebab Ustaz nak tunjukkan apakah kelebihan alat ketuk dan kenapa kita belajar asas menggunakan teknik Al-Baghdadi membantu kita mahir baca Al-Quran. Baik, saya teruskan. Dalam asas, kita akan fokus pada 6 perkara. Kita akan betul-betul kenal 29 huruf hijaiyah. Betul-betul kenal cara sebutannya. Betul-betul kenal dekat mana perbezaan dia. Ya, dan kita kena kuasai tanda baris, atas, bawah, hadapan. Kadang-kadang kita baca atas, baca bawah, bawah baca tepi, tepi baca depan. Wallahualam. Ya, itu kesan saya. Dan bacaan tajwid yang diperbetulkan. Ya, man, min, mun. Bukan man, min, mun. Tantintun, bukan tantintun. Dia betulkan sikit-sikit. Dan bacaan mat itu bacaan panjang. Untuk asas kita fokus pada 2 harakat saja. Ya, jadi ada kadang-kadang pelajar bacanya pandai tapi mat pendek dipanjangkan, panjang dipendekkan ya. Jadi kita nak fokus betul-betul. Sukun, sukun bukan buah sukun. Sukun adalah mati. Ya, nama lain bagi mati. Bacaan mati. Dan sebagainya. Dan sabdu. 6 benda ni kita akan kuasai insya-Allah. Ya, kita akan kuasai. Okey, baik. Siapa yang main pen tu? Dua buku ni, 2 buku yang Ustaz berat. Ustaz stopkan share sebentar, Ustaz share balik. Sebab ada yang ada yang main. Okey, okey, 2 buku, kita ada buku tamhid, buku asas dan buku tajwid. Ialah buku kita menguasai asas-asas tajwid. Okey, mungkin ada setengah pelajar yang saya dah boleh baca lah atau dia masuk tajwid. Ya, kita ada 3 peringkat dekat sini. Kita ada 3 entry. Orang yang masuk asas, orang yang masuk tajwid dan orang yang masuk Al-Quran terus. Ada. Kita mengikut level tuan-tuan puan. Tapi kalau saya tanya pada pelajar, kalau nak beginner masuk asas je lah 3 bulan je pun. Bukan lama sangat pun 3 bulan, pumpak habis dah asas. Masuk tajwid dah. Ya, sebab kita nak tunekan bacaan. Sebab rahsia dia, salah satu dia, orang dewasa bukan tak dia baca Al-Quran. Orang dewasa baca Al-Quran laju. Betul ke betul? Tuan-tuan baca laju tuan-tuan. Terutama Yasin lah. Yasin orang Melayu top scorer lah. Laju kita baca. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim. Kalau kita peringkat awal tuan-tuan, kalau dah main silakan baca dengan laju. Tetapi untuk siapa peringkat awal, tolong baca dengan kadar dipanggil sebagai bacaan tartil. Tartil itu bacaan yang sederhana. Walilladzina kafaru bi rabbihim. Contoh. Ya, dengan ritma demikian, bantuan untuk pastikan tuan-tuan baca dengan ritma demikian adalah alat ketuk. Alat ketuk yang kita baca dengan ketukan nanti tuan-tuan puan, dia akan bantu memperlahankan bacaan tuan-tuan puan. Itulah salah satu kunci untuk orang dewasa nak mahir baca Al-Quran. Sebab bila tuan-tuan baca laju, tuan-tuan nak tengok huruf sebelah tu, masa dia sangat singkat. Bila sangat singkat itu kita banyak melakukan kesalahan. Bila kita baca dengan ritma perlahan, jadi ada masa untuk melihat huruf sebelah ketika kita baca Al-Quran. Itu rahsia untuk tuan-tuan. Kalau nak mahir baca Al-Quran, tolong baca Al-Quran dengan tartil. Dan salah satu alat bantu dia adalah alat ketuk yang ada dalam teknik Al-Baghdadi ini.
Itu yang pertama. Okey, dan inilah dia muka pertama Al-Baghdadi. Ya, buku kita nanti, ya, siapa yang pelajar asas, inilah buku pertama dan kita guna sistem SAS, struktur, analisis dan sintesis. Okey, dan Ustaz akan terangkan bagaimana Ustaz jalankan kelas pertama sebagai mukadimah kita pada malam ini. Ya, baik. Okey, inilah dia ketuk dia. Ya, tuan-tuan akan dapat ni satu-satu. Jangan bagi anak cucu sudah. Habis dia buatnya burger je. Ya, simpan ni dia elok. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat buku ni dengan alat ketuk ni. Ya, baik. Kenapa fungsi alat ketuk ni? Sebab kita nak bagi fokus. Boleh ke fokus nak baca sambil ketuk? Tak. Jadi Ustaz akan minta tuan-tuan buat. Tuan-tuan akan rasa sendiri. Macam mana tuan-tuan boleh fokus dengan teknik alat ketuk. Contoh ya. Okey. Dan kekalkan perhatian dan rasa ingin tahu dan fungsi teknik Al-Baghdadi adalah untuk membentuk satu kemahiran membaca Al-Quran. Tidak lagi mengeja Al-Quran. Tidak lagi kita nak kena tengok huruf apa, baris apa. Tetapi akal kita, tuan-tuan, yang sangat hebat, ya, boleh bantu kita. Dan kita akan simpan setiap huruf tersebut dalam minda kita. Dan bila kita nampak, automatik mulut kita akan menyebut. Secepat mana? Secepat kita memegang benda panas. Tuan-tuan pegang benda panas kena fikir tak? Pegang, sekejap ya, benda panas pegang, fikir sekejap. Panas lah, tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan pegang, rasa terus tarik kan? Sebab itu dia panggil the power subconscious mind, tindakan luar kawal kita. Jadi kita nak sampai ke peringkat begitu. Setiap huruf dalam Al-Quran kita nampaknya mulut dah sebut. Kita nampaknya mulut dah sebut. Itu berlaku dalam pengalaman saya bersama teknik Al-Baghdadi. Wallahualam. Baik, jom. Ustaz nak buat simulasi kelas pertama. Okey. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ni contoh kelas pertama. Ni contohlah tuan-tuan, ni pelajar saya lah ya, insyaAllah ya. Dan inilah dia kelas pertama. Assalamualaikum pelajar, apa khabar semua. Kalau dekat center ya, office kami di Taman Permata. Office kami Taman Permata dan insyaAllah memang dekat dengan tuan-tuan perempuan. Cuma kami tak dapat jalankan, kami jalan secara online. Jadi orang yang WhatsApp pada center kami jemput untuk panggil untuk mendengar taklimat ini ya. Dan kita ada banyak center kat luar sana ya. Kita ada lebih kurang 1,800 center di seluruh negara insya-Allah, dan kita ada di Brunei, Indonesia dan sebagainya. Tuan-tuan boleh tengok center terdekat dengan tuan-tuan perempuan. Okey, baik. Okey, inilah dia contoh kelas pertama. Okey, jom kelas sama-sama ikut saya. Saya baca, tuan-tuan sebut dengan saya. Saya sebut dulu. Sajadah. Sama-sama sebut. 1, 2, mula. Sajadah. Sekali lagi. 1, 2, mula. Sajadah. Wah, ada wakil kita ya. Okey. Okey. Terima kasih Kak Neni. Okey. Okey. Ini adalah huruf, bunyi dulu. Sajadah. Baik, saya terangkan. Setiap bunyi ini kita akan pecahkan. Kita buat analisis. Ini adalah huruf pertama. Apakah nama huruf ini tuan-tuan? Huruf. Ramai ada yang kata sa. Bukan sa ya. Huruf sin. Ayo sama-sama sebut. Sin. Sin. Alhamdulillah. Ni huruf sin yang pertama kita belajar ya. Okey. Baik. Huruf sin, kalau dia sorang-sorang, kita panggil sin lah. Kalau dia tak ada baris, kita panggil dengan huruf sin. Kalau saya hilangkan baris sebentar, so kita panggil dengan huruf sin. Okey. Dan bila kita letak tanda baris, maka dia akan mengeluarkan bunyi. Maka bunyi dia kalau kita baca tandakan dengan baris di atas, maka kita buka mulut siap-siap. Okey. Dan bunyi dia adalah sa. Sama-sama sebut. 1, 2, mula. Sa. 1, 2, mula. Sa. Okey. Sekarang Ustaz nak fokus sikit dengan makhraj huruf secara ringkas saja. Okey, apakah makhraj huruf? Makhraj huruf adalah permulaan. Perkara permulaan untuk kita membunyikan sesuatu huruf. Contoh, sa. Sin pada atas bunyi dia sa. Jadi untuk menghasilkan bunyi sa, apakah perkara pertama yang kita lakukan? Ataupun di mana tempat pertama terbitnya huruf sa, bunyi sa itu? Okey, cara dia, kita nak kenal pasti apa dipanggil sebagai makhraj huruf. Dan cara untuk kita mengetahui
makhraj huruf untuk setiap huruf adalah saya besarkan sebab saya nak bagi ruang untuk saya conteng kat sini. Okey, adalah tuan-tuan kena saya tukar pada line. Okey, tuan-tuan kena ambil huruf sin ni. Okey, maaf tulisan saya ya. Saya pakai mouse. Tuan-tuan kena sukunkan dia dan datangkan hamzah berbaris atas. Sebab kalau tuan-tuan matikan atau sukunkan apa saja huruf, bunyi dia akan kembali balik kepada makhraj huruf yang mati tu. Kalau sekarang kita matikan sin kan, jadi bunyi dia akan pergi balik kepada makhraj huruf sin. Okey, itu formula dia. Ulang sekali lagi. Kita nak cari makhraj huruf untuk setiap huruf. Cara untuk mencari makhraj huruf, contoh huruf sin. Saya nak cari makhraj huruf sin. Cara dia kita matikan huruf sin ni. Kita sukunkan. Ini tanda mati atau sukun. Dan kita datangkan apa saja huruf lah. Tapi dengan ni saya baca baris atas. Mudah. Jadi bila kita bunyikan huruf tersebut, akhir sekali dia akan kembali balik kepada makhraj huruf yang kita sukunkan tu. Sin. Bila kita sukun, saya akan bunyikan bunyi dia. As. Sama-sama sebut. 1, 2, mula. As. 1, 2, mula. As. Okey. Dalam sebutan as, yang terakhir sekali lidah pergi mana? As. Semua pandang langit semua ya. Okey, tak kisah. Mana? Kita buat slow motion. Ustaz ni nampak aku punya ya. Lantak lah ya. Baik, kita buat slow motion. Saya buat as. Cuba 1, 2, mula. As. Semua kena ikut ya. Walaupun tak tunjuk muka pun tak apa. Wajibul gunah ikut apa saja. Sebab kita nak tuan-tuan rasa sendiri. Okey, betul tak? Masa Ustaz sebut akhir as itu, hujung lidah sentuh gusi gigi bawah. Betul tak? Betul tak? Hujung lidah sentuh gusi bawah. Gusi gigi juga bawah ni. Gigi depan bawah ni. Gusi gigi bawah ni. Betul ke tidak? Cuba sebut. As. Pergi situ tak? Kan ini? As. Betul tak? Ya, ya. Betul. Betul. Okay. Pandai. As. Ya. Nanti kau belajar. As. Buat. Betul tak? Betul tak? Rasa tak? Ada soalan ke? Betul. Okey, go. Okey. Itulah makhraj huruf sin. Ya ke Ustaz? Okey, jom kita baca dengan baris atas. Okey, baca baris atas ya. Betul tak kita baca baris atas dengan bunyi sa? Cuba sama-sama cuba sa. 1, 2, mula. Sa. 1, 2, mula. Sa. Betul tak? Masa kita menyebutkan sa, kita bermula dengan hujung lidah tekan gusi bawah. Betul ke tak? Betul. Itulah dia makhraj huruf sin. Hujung lidah tekan gusi bawah. Habis. Cuba sama-sama sebut. Sa. Walaupun tuan-tuan mengeluarkan bunyi yang sama, tapi pada saat ini tuan-tuan telah membaca dengan ilmu. Iaitu tuan-tuan tahu huruf sin baris atas bunyi sa ini, cara nak menyebutnya adalah hujung lidah tekan pada gusi bawah, maka bermulalah bunyi sa. Jadi sa yang tuan-tuan sebut sekarang adalah berbeza dengan sa yang tuan-tuan sebut sebelum ni. Sebab sekarang tuan-tuan beramal dengan ilmu. Itu yang saya nak tekankan. Jadi setiap huruf di manakah permulaannya, insya-Allah kita akan bahas satu persatu. Dan ilmu itu dipanggil sebagai makhraj huruf. Faham ke faham ni? Mana boleh sisu tu sekolah rendah lah kan, kita ni pelajar pencen kan. Jadi okey, Ustaz macam mana sebut ain? Dah sampai ain Hilda, dah tanya sampai ain lagi ya. Nantilah kita akan bagi setiap huruf ni Hilda. Ya, daripada alif sampai. Dan betul Hilda punya cerita, sebab hamzah dan ain
adalah huruf yang kita seakan-akan rapat sebenarnya. Okey. Thank you Ustaz. Terima kasih Hilda. Okey, terima kasih Tuan Nazri. Okey, tak apalah saya tolonglah sebab mereka tanya kan. Okey, Hamzah di pangkal halqum. Cuba sebut A. Tekan dekat situ. A. Ain atas sikit. Ain dekat tengah halqum ni. Dekat tengah kerongkong ni. Cuba tekan, cuba tekun. Itu dia. Hamzah dengan Ain, Hamzah di bawah, Ain di atas. Ya. Saya buat ya. Itu dia. Nak detail nanti kita terangkanlah. Habis semua tanya adik saya payah dekat sini kan Ustaz Tabi mengetuk kita hari ni. Okey. Jadi penting untuk tahu makhraj sebab kadang-kadang kita baca macam ni. Siratal ladzina an Hamzah, lepas tu na an'am, Hamzah dan Ain. Betul tak? Ini tak semua baca bawah. Siratal ladzina an'am. Dah semua Hamzah dia bacanya. Padahal yang pertama Hamzah, yang kedua Ain. Ada glamour lagi, dia baca semuanya Ain. Siratal ladzina an'am. Itu pun tak betul tuan-tuan ya. Jadi inilah dia ilmu yang sangat penting untuk kita orang dewasa untuk belajar mengaji dengan mana-mana kelas pengajian Al-Quran adalah menguasai makhraj huruf. Ya, menguasai makhraj huruf. Okey, baik. Okey dah. Okey, ni cerita dan Ustaz akan cerita satu-satu insya-Allah pada kelas asas kita. Huruf sa, okey. Tadi huruf sin pada datang punya sa. Kita tahu makhrajnya adalah hujung lidah ditekankan di gusi, gigi gunting bahagian bawah. Diulang sekali lagi. Huruf dia sin, baris atas bunyi sa, sukunkan as, dan makhraj huruf sin adalah hujung lidah ditekankan di gusi, gigi gunting bahagian bawah. Macam itulah saya ngajarnya. Nak tahu huruf kan kita boleh sebut sa sisu. Tapi sekarang sebut sa, kita dapat tahu. Otak kita tangkap, sa gusi bawah lah. Jadi sebutan kita, bacaan kita dibaca dengan ilmu makhraj huruf. Itu yang pertama ya. Alhamdulillah. Ya, saya harap tuan-tuan dapat belajar sikit hari ni. Sikit lagi. Dan kita nak, apa kaitan ni bintik merah ni Ustaz? Ini adalah ketukan. Ini adalah ketukan. Kita nak belajar mengetuk sekejap ya. Ya. Kadang-kadang ketuk, orang dewasa berketuk tuan-tuan. Cuma saya tak ada alat ketuk kat depan saya pakai pen. Saya akan ketuk di meja saya. Cuba dengar tak ketukan saya? Dengar ya? Dengar. Ya, Alhamdulillah. Baik. Okey, kita akan baca dalam teknik Al-Baghdadi, satu huruf, satu ketukan. Satu huruf, satu ketukan. Kalau saya nak baca sa, berapa huruf? Satu. Berapa baris? Satu. Menghasilkan berapa bunyi? Satu bunyi. Dan satu huruf, satu baris dan satu bunyi. Hak dia satu ketukan. Jadi saya akan baca sa dengan hak satu ketukan, maka bunyi dia adalah begini. Sa. Nak baca dengan ketukan tu. Sa. Bunyi serentak. Tak nak sa. Baru sampai bunyi dia. Tak mau. Ataupun sa. Baru ketuk sampai. Tak mau. Serentak. Sa. Gitu. Ataupun boleh dengan tepuk. Sa. Gitulah kalau bunyi tepukan. Tapi tuan-tuan akan dibekalkan nak ketuk. Tuan-tuan gunakan alat ketuk. Boleh? Ayo sa satu ketukan bersama dengan saya. Silakan. Tuan-tuan nak ketuk meja boleh. Nak ketuk pakai pen pun boleh. Apa saja dia menghasilkan bunyi ketukan tu ya. Silakan. Sama-sama dengan saya sa satu ketukan. 1, 2, mula. Sa. 1, 2, mula. Sa. Bagus. 1, 2, mula. Sa. Yeah, Masya Allah. Macam kat kelas juga rasanya tuan-tuan ni. Bayangkan ada 40 orang tu. Sekali sa grup sa gitu ya. Masya Allah.
Saya pernah mengajar dengan 250 orang. Dengan ketukan. Ya Allah, ramainya. Okey. Yang kedua, jim. Okey, huruf apa? Huruf jim. Anda tahu makhraj jim kat mana? Cara dia Tengah macam lidah. mana? Tengah Kita lidah. matikan jim, betul tak? Okey, kita matikan jim. Ustaz nak ambil whiteboard sikit. Nak bagi nampak. Warna merah pula whiteboard dia. Okey. Saya matikan huruf jim. Okey, ambil ni. Saya sukunkan huruf jim. Dan saya datangkan hamzah baris atas. Sama-sama. Aj. 1, 2, mula. Aj. Aj. 1, 2, mula. Aj. Okey. Last kat mana? Aj. Bawah. Aj. Semua dah banyak. Aj. Kita buat slow motion. Saya buat slow motion. Aj. Lidah pergi mana? Cepat. Langit. Aj. Yes. Okey. Tepat sekali. Okay. Secara detailnya, kalau ni lidah saya, Tuan Azri ya, dia adalah tengah lidah. Tengah lidah. Bahagian tengah lidah ya dinaikkan ke langit-langit keras. Bahagian atas. Dia macam ni langit kita. Dia touch betul. Dia sentuh. Jom kita kaji balik. Okey, sama-sama sebut ja. Ja. Betul tak dia mula dekat situ? Sekarang Ustaz nak tonton sebut ja, jangan sentuh langit atas. Tak keluar bunyi, betul tak? Susah nak sebut. Susah sebab itulah dia makhrajnya. Huruf jim makhrajnya tengah lidah sentuh langit keras bahagian atas. Jadi memang kita kena sentuh dekat situ baru keluar bunyi huruf jim. Ayo sama-sama ja. Alhamdulillah. Ja berapa ketukan? Satu ketukan. Saya baca sendiri. Ja, satu ketukan. 1, 2, mula. Ja. Terima kasih. Sekali lagi. 1, 2, mula. Yes. Dalam alat ketuk jadi lubang tau, kanan kiri. Tuan-tuan kalau ketuk meja, yang pertama ketuk belah kanan, yang kedua lari sikit belah kiri. Contoh, saya nak minta tuan-tuan baca sa dengan ja. Sa dengan ja berapa ketukan? 2. Saya baca ya. Sa, ja. Sa, ja. Cuba. 1, 2, mula. Saja. Jangan laju. Saja tak mau. Sederhana saja. Saja. 1, 2, mula. Saja. Yes. Dan Ustaz pergi pada huruf ketiga pada malam ini adalah huruf dal. Huruf dal. Sama-sama kita cari makhraj jugalah ya. Nak cari makhraj juga Ustaz. Nak tahu. Ini dapat 3 huruf pun jadilah Ustaz. Okey, saya ambilkan dal. Erni dalam masuk. Okey, silakan. Okey, dal. Okey, apakah makhraj huruf dal? Cara dia kita sukunkan huruf dal dan kita datangkan hamzah baris atas. Ayo sama-sama sebut. Ad. Lidah pergi mana? Gigi. Depan gigi. Yes, hujung lidah sentuh gusi gigi depan. Tapi ramai orang, kalau Ustaz lukis gambar gigi Dracula ni, ramai orang hujung lidah tolak pada langit-langit hadapan. Itu salah. Betul. Yang ni bukan makhraj huruf dal. Ini makhraj huruf D. Tongki. Makhraj huruf dal tuan-tuan puan. Okey, adalah hujung lidah tekan pada gusi gigi. Boleh dapat beza tak? Gusi gigi depan. Dan dia akan menghasilkan bunyi seperti orang pelat. Ikut saya. Bila duduk. Yes. Cuba sebut. Duduk. Tadu.
Dadu. Ah, Dal. itu sebenarnya Dal. salah satu sebutan dal yang betul. Itu yang Piramli buat. Duduklah kan. Itu memang betul. Satu loghat Arab yang orang Arab tak ada sebut di. Dia baca di. Dia tak ada baca kuda. Dia baca kuda kan. Itulah salah satu kaedah untuk kita nak menyebut huruf. Alhamdulillah. Sama-sama dah. Satu ketukan. 1, 2, mula. Da. Satu, dua, mula. Da. Yes, kita 3 huruf sekarang. Ayo saya baca dulu. Sa, da, da. 1, 2, mula. Da. Pandai. Sekali lagi. 1, 2, mula. Da. Okey, Ustaz buat cara kesimpulannya. Tak habis lagi ni, baru buka ni. Mah baru ni ya. Sin. Okey, hujung lidah tekan pada gusi bawah, betul. Jim, tengah lidah sentuh langit keras bahagian atas. Dan dal, hujung lidah sentuh gusi gigi hadapan. Itulah dia makhraj 3 huruf tuan belajar hari ni. Dan sila sebut dengan, mulakan dengan makhraj yang kita baru belajar. Sa, ja, da. Sama-sama. 1. Sebut tanpa ketukan. 1, 2, mula. Sa, ja, da. Rasa puas tak nak menyebut dengan huruf makhraj itu? Kita dapat rasakan di mana permulaan sebutan tu. Alhamdulillah. Okey, sikit lagi sebelum habis. Okey, mari kita nak mahirkan bacaan kita. Saya nak tuan-tuan baca kanan ke kiri. Berapa ketukan semua ni? 4 ketukan. Baris pertama, saya baca dulu. Sa, sa, ja, da. Sama-sama. 1, 2, mula. Bagus. Sekali lagi. 1, 2, mula. Minggu depan kalau kelas bawa laptop bawa tembak ke TV bagus. Okey, baris kedua kanan ke kiri ala ketuk. 1, 2, mula. Bagus. Sekali lagi. 1, 2, mula. Bagus. Baris ketiga kanan kiri ala ketuk. 1, 2, mula. Bagus. Dan baris keempat kanan ke kiri. 1, 2, mula. Baik, sekarang saya nak minta tuan-tuan baca baris 1 sampai baris 4. Okey, baris 1 baca sehingga baris 4 baca begini. Okey, baris 1 kanan ke kiri. Contoh saya tukar warna jam. Baris 1 kanan kiri sampai kanan, baris 2 sampai kanan, baris 3 gabung semua sekali. So berapa ketukan? 4 kali 4, 16 ketukan. Saya cuba baca dulu dengan ayat. Sa, sa, ja, da, ja, ja, sa, da, sa. Sa, da, ja, da, da, ja, sa. Boleh? Pandailah curi nafas ya. Okey, sila sama-sama. 1, 2, mula. Alhamdulillah ya. Menanti dengan penuh sabar saya tuan-tuan dan puan ya. Baik, sekarang ni saya nak tuan-tuan baca ke bawah pula. Atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Sama-sama. 1, 2, mula.
Banyak huruf baru keluar nampaknya hari ni macam-macam huruf baru keluar hari ni kan. Jangan risau. Tuan-tuan, saya akan bekalkan satu buku latihan tuan-tuan. Tuan-tuan kena baca tukar rumah. Tebal buku tu. Macam inilah buku latihan. Tuan-tuan kena mahirkan mata. Sebab apa? Sebab satu konsep Ustaz beritahu ya. Satu perkara kita ulang banyak kali, kita akan ingat tanpa kita sedar. Saya ulang sekali lagi. Satu perkara bila kita ulang banyak kali, kita akan ingat tanpa kita sedar. Boleh tak Kak Nini cuba ulang sikit apa ayat Ustaz sebentar tadi tu? Ayat mana yang ni lah? Tak, satu perkara kita ulang ayat tadi tu. Satu perkara bila kita ulang banyak kali, bila kita ulang banyak kali, kita akan ingat sampai bila-bila. Sampai bila tanpa kita sedar. Tanpa kita sedar. Yes, itu konsep dia. So Ustaz akan buat banyak kali pengulangan. Tetapi pengulangan tu menyebabkan tuan-tuan, okey contohnya kan, saya dah minta semua baca sa, ja, da dengan 4 ketukan sekarang. Cuba dulu. 1, 2, mula. Okey. Tuan-tuan baca dengan ketuk ya. Semua baca dengan ketuk betul? Okey. Ustaz nak tanya. Kalau tadi baca sambil ketuk, boleh fikir benda lain tak? Boleh tak fikir benda lain lepas tu? Dah pukul 10 suku, boleh fikir tak? Tak boleh fikir. Rahsia dia, Ustaz nak bagi tahu ya tuan-tuan dan puan. Sebenarnya kajian mendapati bila kita baca, kita gunakan otak sebelah kiri. Bila kita menggunakan intonasi ketukan, sebenarnya kita aktifkan otak sebelah kanan. Dan otak kita dua saja. Tadi masa awal Ustaz cerita panjang lebar, tuan-tuan boleh fikir benda lain sebab otak kanan tak bergerak. Tapi sekarang bila tuan-tuan baca sambil mengetuk, tuan-tuan aktifkan dua otak tuan-tuan perempuan dan tak sempat fikir benda lain. Itu sebab kita guna alat ketuk. Sebab nak bantu anda semua biar fokus. Itu fungsi alat ketuk. Sedar tak sedar. Dan keduanya, saya banyak menggunakan huruf yang sama berulang kali dengan alat ketuk sebab saya nak menghasilkan satu masa nanti nak ajar mata kita. Bila sebut dan lihat banyak kali, dia akan terus lekat dalam minda kita. Sebagai penutup, oleh kerana tuan-tuan bekerjasama, Ustaz nak buat satu simulasi yang membuktikan bahawa kita ulang banyak kali, kita akan ingat sampai bila-bila. Macam Kak Neni tadi tu. Boleh. Okey, sekarang buat tangan macam ni. Buat 10 tangan macam ni semua. Pak Nazri buat, Kak Neni buat, Syuhaida buat. Okey, Hilda buat. Yang depan mata Ustaz dapat ya. Ramai ni sebenarnya. Okey. Okey, saya tuan-tuan sebut sambil mengira putih sebanyak 10 kali. Mak, putih tak mau. Tikus. Tikus. Tahu tikus mouse tu? Syuhaida tahu tikus apa? Tahu kan? Sebut tikus 10 kali. Sama-sama dengan saya. 1, 2, mula. Tikus. 10 kali dah. Okey, sekali lagi. Bagi betul sama 10 kali. Sama-sama. 1, 2, mula. Tikus. Okey, saya akan tanya, minta tuan-tuan terus jawab soalan saya ya. Soalan saya adalah, ular takut? Tikus. Ada jawab tikus. Ular takut apa? Tikus. Ular takut apa? Tikus. Ular takut tikus. Ular takut tikus. Tak. Nazri. Ular takut kakak. Ular tak takut. Tikus takut ular. Tikus yang takut ular. Tikus takut ular. Tapi kenapa Ustaz tanya ular? Tuan-tuan confident jawab tikus. Saya bukan niat nak kena kata tuan-tuan. Ni saya nak cerita bagaimana otak manusia berfikir tuan-tuan. Ya, bila kita ulang tikus banyak kali, bila saya tanya tuan-tuan jawab tikus, betul tak? Itulah dipanggil the power subconscious mind. Sebab pengulangan berlaku banyak kali,
Jadi pengulangan berlaku banyak kali menyebabkan kita akan ingat insya-Allah. Bila sa kita ulang banyak kali. Tapi bila kita ulang dalam keadaan biasa, sa kita akan boring. Jadi hasilnya teknik Al-Baghdadi dengan menggunakan alat ketuk untuk mengelak kita daripada kita bosan mengulang banyak kali. Kajian mendapati bila kita buat teknik Al-Baghdadi ni, 15 minit pertama, seseorang menyebut 500 kali sa dalam masa 5 minit pertama. Tanpa kita sedar. Kalau kita nak baca sa mesti sampai 100 dah boring dah kan. Tapi sebagai alat ketuk, kita ulang banyak kali. Sebab pengulangan banyak kali menyebabkan kita ingat tanpa sedar. Sebagaimana ular takut. Dia jawab tikus, saya tahu. Dia jawab dah hati tikus, jangan risau ya. Ustaz dah biasa buat dah. Satu kelas kena tikus dengan saya. Sampai orang panggil saya Ustaz tikus. Wallahualam. Jadi inilah dia penerangan ringkas dalam kelas saya. Ya, inilah dia kelas yang lakukan. Doakan saya dapat kendalikan kelas ini dengan baik. Dan insya-Allah kita akan mula. Kita dalam proses nak kumpulkan pelajar. Kita akan proses nak kumpulkan pada pelajar. Jadi sahabat-sahabat yang ada di Facebook dan ada di Zoom, Ustaz ajak atau apa siapa nak belajar mengaji, mudah-mudahan dengan bersama kita pada setiap Isnin malam. Kami di Taman Mata kami ada setiap malam. Even Ustaz sendiri, kelas Ustaz penuh setiap malam. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat malam penuh. Ya, alhamdulillah dengan pelajar dan alhamdulillah Allah bagi kesempatan saya untuk kembali balik mengajar asas. Sebab saya seorang antara pengendali antarabangsa. Saya selalu dipanggil semasa sebelum COVID ni, dipanggil oleh Al-Baghdadi untuk mengendalikan program untuk guru Al-Baghdadi di Indonesia, di Filipina, di New Zealand dan alhamdulillah saya berkongsi ramai guru-guru dekat sana dan inilah peluang Allah berikan pada saya dan pengalaman yang saya gunakan. Saya pernah dihantar seminggu di Filipina. Tak makan saya sebab sana makan tak apa nak ada kan. Balik kurus saya. Tapi lepas seminggu tu alhamdulillah mereka pelajar-pelajar mualaf dekat sana dah boleh mengenal huruf. Alhamdulillah. Itulah dia pengalaman dan saya tak pernah menyesal berhenti sebagai seorang engineer. Berhenti dan buka kelas mengaji. Doakan saya akan terus berjaya. Dan saya doakan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan sedang mencari kelas asas untuk ulang kaji balik sebutan dan bacaan. Saya jemput tuan-tuan untuk menghadiri kelas di Taman Permata. Dan insyaAllah kita akan bermula pada hari Isnin malam. Cukup quorum. Kita ada beberapa kuota kita. Kalau cukup pada pelajar, insyaAllah kita akan. Dan macam ni kita akan buat kelas. Dengan cara Zoom, tuan-tuan boleh terus interaksi dengan saya. Ataupun siapa ada masalah internet, boleh jumpa terus, boleh tekan terus link. Kalau tuan-tuan tengok dalam grup kita tu ada 2 link. Satu link Zoom, satu link Facebook. Jadi tuan-tuan tengok, kalau gagak dan tak klik, kita masuk Facebook. Sama saja. Cuma Facebook dia lewat sikit berapa second lah. Kalau komen tu saya nampak kemudian dah boleh nampak. Jadi inilah dia. Ada tak sebarang soalan tentang kelas kita yang saya nak tanyakan? Kita ada 11 orang dalam grup ini dan ada sahabat-sahabat kita dalam Facebook. Kita ada Sarah ialah sebagai admin saya, Hilda, Tuan Nazri, lepas tu Akak Neni, insyaAllah, Kak Yasmin, sahabat-sahabat kita. Ada tak sebarang persoalan untuk ditanyakan kepada saya? Boleh teks atau boleh keluarkan suara. Saya buka sebentar, silakan. Ustaz. Ya saya. Saya nak tanya tentang marah huruf ni. Boleh? Kalau marah huruf ni, kalau biasanya orang buat simbol gambar raja. Betul. Adakah simbol itu lagi memudahkan kita faham tentang sebutan huruf? Dia in detail makhraj huruf ni kita akan belajar dalam tajwid nanti. Cuma Ustaz masukkan di peringkat silibus asas sebab kita berhadapan dengan orang dewasa. Kalau ikut silibus sebenar, izinkan saya share sebentar. Saya new share je. Share screen saya sebentar. Okey. Kalau ikut pada buku saya terangkan buku kita ada buku kita ada buku tajwid. Ini adalah buku tajwid Al-Baghdadi yang tuan-tuan akan belajar pada 6 bulan yang kedua. Dan dalam buku tajwid kita bab pertama adalah bab makhraj huruf. Saya akan tunjukkan tuan-tuan. Tu nampak tak? Dia ada gambar raja. Ada.
Cuma peringkat awal tu Ustaz terang lah. Ustaz terang sebagai dasar saja untuk kita ada minat untuk belajar dan ni tajwid kita detail. Ini adalah buku tajwid tuan-tuan. Ini adalah kita akan belajar pada 3 bulan yang seterusnya. 3 bulan pertama asas kita kuasai bunyi dulu, betulkan ketukan, betulkan ritma kita, kuasai sukun sabdu kita, lepas tu dapatkan ketukan ritma tu, baca ritma tu, dapatkan bacaan tartil, lepas tu masuk tajwid pula. Tajwid kita belajar tentang nama huruf hijaiyah. Ya, bab pertama belajar nama huruf hijaiyah, nama dia. Ya, huruf-huruf ada nama dia. Lepas tu belajar dia makhraj huruf balik, ulang kaji balik. Ya, dan makhraj huruf ni syarat tuan hafal. Saya ada lagu hafal makhraj huruf. Dan pelajar yang masuk tajwid ni wajib hafal. Pangkal, halqum, hamzah, ha tengah, halqum, tengah kerungkung, ghin, ha, ain, ha, kerungkung, ghain, kha, langit lembut, qaf, kaf, langit keras, shin, jim, ya, langit depan, nun, lam, ra. Sampai situ cukup. Tuan-tuan kena hafal sebab level kita tuan-tuan kita dah berusia kan. Salah satu yang kita kena kuasai adalah sebutan huruf. Okey? Lepas tu belajar nun mati, belajar mim mati, belajar hukum mat. Selama ni ingat mat asli je. Mat arid disukun, mat aiwat. Ya Allah. Mat tu idak lah kita ingat lagi kan. Jadi ulang kaji balik semua mat. Dan kita tengok macam mana kita nak kuasai mat tersebut. Dan kita masuk pula bacaan wakaf dan sebagainya. Selepas dah habis tu kita akan masuk Al-Quran. Kita ambil satu surah surah Al-Mulk. Daripada surah Al-Mulk kita kaji balik. Apakah hukum yang ada? Ingat lagi tak hukum-hukum ni dalam Al-Mulk? Ingat lagi tak hukum lepas? Dan pelajar di Taman Permata, dia ada kelas percuma hari Sabtu kadang-kadang. Saya akan buat 2 minggu sekali kelas percuma untuk kita ulang kaji. Dan yang paling best di kelas Taman Permata, kita ada kelas hafazan. Kelas hafazan orang dewasa. Kita dah berlangsung kelas hafazan Al-Mulk. Hari ni, minggu ni diorang masuk ayat yang ke-24. Semua orang tua-tua semua. Yang tak sangka Allah izinkan mereka hafal Al-Mulk, dapat hafal Al-Mulk sekali sampai 24. Diorang nak khatam Al-Mulk, insyaAllah. Air bulan diorang khatam Al-Mulk. Hafal 30 ayat. Hafal, bukan baca tau. Hafal. Kita ada kelas hafazan surah Al-Kahfi 10 pertama, 10 terakhir. Dan insyaAllah kita akan buat hafazan surah As-Sajadah. So semua ini adalah kelas untuk kelas dewasa. Dan cara pendekatan kami adalah pendekatan untuk orang dewasa. Kami tak ajar kanak-kanak. Saya tak ajar. Saya tak boleh sabar dengan kanak-kanak. Tak boleh sabar saya. Dia ada guru-guru je kanak-kanak. Kalau Ustazah Sarah tu dia ajar kanak-kanak. Saya ngajar dewasa. Jadi saya berkongsi dengan dewasa, jadi pendekatan kami agak berbeza. Orang dewasa ni lagi orang yang berumur, jadi pendekatan dia sangat-sangat berbeza. Jadi menjawab soalan Tuan Nasir tadi, ada dan ada gambar rajah pada buku tajwid nanti kami akan terangkan. Wallahualam. Ada soalan lain? Ustaz. Ya. Saya nak tanya. Kelas paling awal ni dia mula minggu depan ke? Tidak, kelas tidak. Asas. Kita akan ada 2 kali taklimat. Saya ingat 2 kali taklimat sebelum kita mula kelas pada minggu yang ketiga. Kalau ikut jadual kita, saya buat 2 kali sebab saya tak tahu mungkin malam ni ada ramai orang. Tapi tak sangka pula ramai pula nak belajar mengaji hari ni kan. Jadi Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan. Jadi dalam grup kita pun 50 lebih. Jadi kita target ada 2 kali taklimat. Sebab mungkin ada yang tak pernah ikut taklimat. Tapi kalau kali ni taklimat ramai je join, kemungkinan besar minggu depan saya mula kelas terus. Sebab kita ada kota berapa orang kita akan mulakan kelas. Kalau cukup dengan kota tersebut, manajemen kata ustaz dah boleh start kelas, minggu depan kita mula kelas lah. Tapi mungkin kalau dia start tu dia akan minta 3 hari sebelum untuk dia hantar post buku-buku tamik dan tajwid ke rumah anda semualah. Sebab kami tak ada ke office, semua kami work from home semuanya. Cuma HQ kami je ada office dan mereka supply buku kepada pelajar-pelajar kita. Okay, thank you. Well, welcome. Okay, ada soalan lain? Neni, Kak Syuhada ada persoalan ke? Nak tanya pada saya? Tak ada. Tak ada ya? Okay, kalau tak ada saya ingat tu saja. Mungkin saya akan terang sedikit lagi, tapi cuma kita akan tutup line di Facebook
Saya nak detail sikit berkenaan dengan yuran pelajaran. Pada siapa yang nak belajar, kita ada yuran sikit. Sebab kos pengurusan kami dari kena bayar. Jadi sahabat-sahabat di Facebook, siapa yang ingin tahu, boleh klik link di atas. Okey, dah ended pun. Okey, dan yuran Ustaz akan kenakan 1 bulan. Ya, siapa nak belajar 1 bulan RM100 untuk seorang. Ini seorang ya, RM100. Dan ada package kalau suami isteri. Tapi ingat suami isteri Ustaz tak nak cas lah. Dia sekali jalan je depan mata kan. Tu tanyalah Cik Nila macam mana. Okey, jadi sebulan 100. Dan siapa nak bayar package 3 bulan, Ustaz bagi diskaun 200.5 saja. Biasa bayar 300, hanya bayar 200.5 saja. Tetapi siapa nak ambil package 6 bulan, patutnya bayar 600 kan? Hari ni Ustaz bagi 400.5 saja. Murah tak? Marahlah Cik Nilam saya. Okey, siapa nak main 6 bulan Ustaz bagi. Tapi untuk siapa nak hari ni dengan besok saja. Siapa yang join, kalau tidak harga normal balik sebulan 100, 3 bulan tadi Ustaz bagi offer berapa? 200.5 ya Sarah. 200.5 dan 6 bulan 400.5 saja. Siapa yang bayar hari ni dengan besok saja. Tapi 100 Ustaz bagi diskaun lah, bagi RM80 saja untuk bulan ni. Okey. Ya Ustaz tak sebab Ustaz tuan beri sokongan pada saya. Seorang sekali lagi, yuran sebulan normally 100. Tapi untuk siapa yang tak khidmat malam ni, Ustaz bagi offer. Siapa nak join sebulan hanya bayar RM80 sahaja. Siapa nak join, bayar bulan-bulan lah. Mana bulan kedua 100 balik lah ya. Untuk siapa nak bayar untuk sebulan RM80 sahaja. Siapa nak bayar untuk 3 bulan, Ustaz bagi 200.5. Sepatutnya sebulan 1, 3 bulan 300 lah ya. Dan siapa yang nak join 6 bulan asas dengan tajwid terus, Ustaz bagi hanya 400.5 sahaja. Biasanya kena bayar lebih kurang RM600. Total save itu RM100.5. Tapi kalau boleh bayar dalam masa 1-2 hari ni, bicara dengan Cik Sarah ataupun Cik Nilam kita ya dalam grup. Ni Ustaz bagi offer. Ustaz boleh dah bagi offer sebab Ustaz bos kan. Ustaz bagilah offer kat tuan-tuan perempuan. Jangan cerita kat orang sudahlah ya. Dan normally kalau Albal tadi sebulan 100. Itu memang standard yang kami kena patuhkan. Sebab itu mengikut kepada standard sahabat-sahabat kami menjalankan kelas mengaji. Cuma saya akan kurangkan kalau ada bentuk package. Itu boleh dikurangkan. Jadi buku boleh bayar. Buku asing. Buku tajwid dengan tamhid RM50 kedua-duanya sekali. Dan tambah sikit lah saya ingat untuk post. Untuk post pada kami. Dan post nak charge ke bagi percuma Sarah? Cik Sarah? Percuma lah Ustaz. Bagi percuma? Oh baguslah tu. Ya, Sarah bayar, okey? Post Sarah bayar. Ustaz, buku tadi ada bayaran tambahan ni. Okey, saya ulang sekali lagi ya. Yuran per bulan. Okey. Lepas tu kita ada 2 lagi yuran. Yuran pendaftaran RM25. Lepas tu buku RM50 kedua-duanya. Buku tamhid dengan tajwid RM50. Kalau dah ada, tak payah beli. Kalau ada anak punya ke siapa, tak payah beli. Kan? Kalau tak nak beli pun tak apalah. You boleh pakai yang flip ni tapi leceh lah. Dia biar ada fizikal lah. Saya cadangkan ya. Kalau boleh ada fizikal. Kalau tuan-tuan nak beli asing pun boleh. Buku tamhid RM30. Buku tajwid RM20. Itu harga dia. Dua-dua RM50. Ya, kalau dua-dua Sarah kata, Cik Sarah kita punya admin kata bayar post percuma. Oh siap kau Sarah ya, post percuma. Okey baik. Itulah dia yang Ustaz boleh offer kat siapa berminat. Okey, boleh terus WhatsApp pada dalam grup. Nanti Cik Sarah bagi link Cik Sarah ya WhatsApp. Siapa berminat untuk join, Ustaz bagi offer ni mungkin 3 hari lah Ustaz bagi offer. Ya. Nanti saya letak link nombor saya. Yes. Bagi kat bawah tu dalam grup. Siapa nak join boleh join. Ustaz bagi offer dengan Ustaz bagi offer. Kalau tidak harga kembali pada harga normal lah sebulan 100. Jadi nak bantu kami dan tuan-tuan menyumbang membayar yuran ni actually membantu kami sebenarnya tuan-tuan puan. Saya ada center Al-Baghdadi Fizikal di Taman Mata dan kami menanggung kos yang amat tinggi untuk memastikan center tu berkekal. Jadi yuran tuan-tuan bantu pada kami untuk membayar guru-guru kami
dan untuk membayar menjadi infak kepada center kami agar kami terus bertahan di sana. Doakan dugaan kita nak buka kelas mengaji time pandemik ni kan, Allah saja yang tahu. Jadi syarat tuan-tuan, siapa berminat boleh join kelas dan insyaAllah tak ada halangan, saya sendiri akan mengajar. Sebab banyak kali berlaku orang marah sebab saya bagi talimat yang mengajar orang lain. Marah betul diorang. Ada juga yang berlaku. Jadi kali ni tak Sarah ya. Ustaz yang bagi talimat, insyaAllah Ustaz yang mengajar. Doakan Allah bagi panjang umur rezeki kita semua, kita akan jumpa dalam kelas. Jadi kalau siapa yang berminat untuk join kelas, insyaAllah paling awal bab kata Hilda tadi kita akan jumpa dalam minggu depan. Kalau cukup quorum, cukup pelajar, kita akan mula kelas cepat mungkin sebab kita nak target untuk kita habis dalam masa 6 bulan ini saja untuk habiskan asas dengan tajwid kita. Wallahualam. Ada tak sebarang persoalan dalam grup di center kita? Dalam Zoom ni silakan. Ustaz, Ya. kalau ambil 6 bulan, dia punya fee dia 450 tu ada installment 2 kali tak bayar? Tu PM tepi lah. Cuba PM tepi dengan Sarah tu nanti. Okey. Ya, apa-apa bicara dengan Cik Sarah ni ya. Ustaz bagi offer je. Sarah, tolong bagi ibu dibicaralah Sarah. Kalau installment 2 kali tu, cuba bagi ibu dibicara Sarah lah. Cuba Ustaz offer ni saja. Kan, bagi kurang sangat, maaf lah Ustaz pun ada kos saya kan. Jadi saya nak bagi lebih pun tak berani juga. Saya pun faham kita dalam pandemik. Tapi inilah yang boleh saya berikan dengan ilmu yang tuan-tuan memang kena bagi sesuatu sebab insyaAllah tuan-tuan lebih bagi komitmen kalau tuan-tuan dah memberi sesuatu dan tuan-tuan akan rasa mahalnya. Dulu saya buat kelas percuma. Kelas percuma seorang datang tak pernah yang habis pun. Sebab dia rasa percuma tu tak rasa macam bernilai bagi diri dia. Bila start bayuran baru dia rasa alamak dah bayuran ni kan. Dia ada komitmen dia. So kadang-kadang kena bayar juga kalau dia rasa baru dia rasa memang kena belajar mengaji. Wallahualam. Silakan ada soalan-soalan lain silakan. Ini tak ada. Tuan Aziz tak ada. Hilda ada apa soalan? Syuhada ada soalan apa-apa? Ada ramai ni. Ada Yasmin Yusof, ada Muhammad Sofian, ada Atirah, ada Amalina Yasmin. Silakan dengan soalan, silakan. Kalau ada siapa, kalau tak ada, kita tutup majlis kita dan insyaAllah kita akan berhubung dalam grup WhatsApp ya. Jadi ada? Last soalan tak ada? Okay, kalau tak ada kita doa sama-sama insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa barik wa sallim. Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alana bisu'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu ya Allah, kau kumpulkan kami pada malam ini ya Allah. Mudah-mudahan dengan doa kami, harapan kami kau kabulkan dengan perjumpaan pada malam ini ya Allah. Ya Allah, kami dambarkan mahir baca Al-Quran ya Allah. Kami dambarkan untuk bersama dengan Al-Quran ya Allah. Jadikanlah kau sebagai sahabat kami dunia akhirat ya Allah. Jadikanlah kami orang yang mahir baca Al-Quran ya Allah. Jadikanlah kami orang yang faham ilmu Al-Quran ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa baca Al-Quran ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Kami inginkan agar mahir dan lancar baca Al-Quran ya Allah. Ya Allah, jadikan kau sebagai sahabat kami dunia, sahabat kami akhirat ya Allah. Syafaat buat kami di dalam kubur ya Allah. Pembantu kami ya Allah dengan izinmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam pada pertemuan pada malam ini ya Allah, dalam hati kami ada 1001 hajat ya Allah. Ada 1001 masalah, ada 1001 kekurangan ya Allah. Kami mohon kepadamu dengan keberkatan Al-Quran pada malam ini ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Hilangkanlah penderitaan kami ya Allah. Bila jalan keluar tentang masalah kami hadapi ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal karim. Terima kasih kerana baiki sama. Sedar tak sedar? Rasa tak 1,5 jam? Ada rasa tak? Ada rasa macam 1,5 jam tak?
Saya rasa. Okey. Okay. Tapi sebab semangat je berjumpa dengan sahabat-sahabat, hilang rasa saya. InsyaAllah, kita akan kelas kita 2 jam, 8.30 hingga 10.30, 2 jam. Sebab banyak nak share, insyaAllah. Ya? So, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Amalina, terima kasih Yasmin, Hilda, Syuhada, Tuan Nazri dengan Kak Neni. Ya. Saya ikut nama pada nama you all ya. Kalau nama pelik-pelik, saya baca je lah ya. Dan insyaAllah jumpa. Kalau ada rezeki, kita akan jumpa lagi insyaAllah. Minta maaf terkasar bahasa, minta maaf gurau ya. Ular takut. Okey lah. Ya Ustaz. Okey. Ya saya. Okey. InsyaAllah jumpa pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih banyak. Jumpa dekat kelas ni insyaAllah. Okey. Ustaz dulu ya. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.